dan telah pun sunnah ini dan hampir 20 tahun. Jadi mana sama-sama dalam kesempatan ini kita ambil maklum, mungkin ada 2-3 perkara yang kita tak dapat info secara tepat. Jadi insyaAllah pada malam ini sama-sama kita ambil manfaat yang akan sampai nanti untuk buat syak pada malam ini. Dan satu pengumuman teman-teman dan perempuan di luar masjid ada disediakan ataupun ada sedikit jualan minyak zaitun, maidu dan lain-lain. Jadi bagaimana dan berhajat sebab daripada soalan syarati bolehlah terus ke meja jualan yang telah disediakan. Jadi untuk meninggalkan masa saya menyerahkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Imam, pengurusi tadi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi ali alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan yang mulia, tajuk kuliah ni macam mana Ustaz bagi tahu tadi adalah berkenaan dengan makanan dan penjagaan kesihatan melalui Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut Quran, melalui Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tolong ambil perhatian. Tolong ambil perhatian, dianya tak sama dengan kita faham lah ni. Yang duk ada lah ni dia tak sama. Subhanallah, apa dia tu? Maha suci Allah, bebas daripada segala kelemahan. Allah Ta'ala ni tak ada langsung kelemahan, maha sempurna. Apa yang kita nak dia sempurnakan. Malah kita ni hidup satu saat pun tak terlepas daripada bantuan Allah Ta'ala. Ni kita duduk di sini pun setiap saat kita duduk menapah. Yang ni semua dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kelulusan kita, bukan. Jadi saya sebut tadi subhanallah tu saja pun kita dah nampak dah. Kalau nak jaga kesihatan kena jaga cara tu. Cara tu cara apa? Cara tawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Lagu mana? Lagu yang ditunjuki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena faham sipir tu. Kalau nak ikut Allah, kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut sendiri-sendiri. Tak boleh. Jadi kalaulah sahabat main mengadu kat Nabi sakit, Nabi suruh buat apa? Ni nak bagi tahu. Banyak kisah dalam Haitu Sabah, banyak kisah dalam kitab Al-Bidayah, banyak cerita dalam kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullahi alaih, bagaimana sahabat-sahabat mai jumpa Nabi mengadu sakit. Nabi suruh buat apa? Ada di antara sahabat mai mengadu dengan Nabi sakit perut. Nabi kata semayang. Lagu mana? Kita ceramah ni tak mau jadi formal sangat, boleh tak? Jadi keras, formal tak mau lah. Sebuah tuan fikir, kata mai kat saya sakit perut lah, saya kata semayang lah. Dia kata dia ni gila apa? Tu ya, ini gila. Tapi ada riwayat
yang Nabi suruh sahabat bila mengadu sakit perut solat. Di sini apa kita belajar? Di sini kita belajar Nabi ni apa sahaja sahabat yang mengadu hai kat dia akan bagi amalan. Dia akan bagi amalan. Lepas tu pula Nabi ni tak akan berkata-kata melainkan ianya wahyu daripada Allah. Bila Nabi suruh sahabat sakit perut tu semayang, tu wahyu. Allah suruh. Solat ni, sembahyang ni penyelesaian masalah dunia akhirat. Kita ni buat sembahyang hajat bila sembahyang hajat anak nak periksa, nak ambil periksa, tak tahu lah belah Kedah ni kalau belah tempat saya duduk Kelantan, orang belah sini utara tapi duduk sana. Tuan-tuan dengar saya cakap belah sini kalau belah Kelantan tu sikit-sikit pas sembahyang hajat, tak apa, bagus. Anak nak periksa, anak nak ambil final exam sembahyang, buat sembahyang hajat, buatlah makan sikit. Yang kita ni kecil manis 20 tahun dah, bila sembahyang hajat duk telan ubat metformin 20 tahun, duk cucuk insulin ni 10 tahun dah, sampai ke matu perut-perut. Bila sembahyang hajat? Bila kita nak belajar selesai masalah dengan solat? Tuan-tuan, kalau ada kolesterol tinggi, makan ubat pun tak mau turun. Tahu nak buat macam mana? Nombor satu, tinggal gula. Gula pasiak tu untuk orang kolesterol tinggi haram. Saya bagi fatwa lah dalam bab kesihatan. Boleh tinggal gula pasiak. Apa? Lepas tu orang sihat pun kena tinggal juga. Gula pasiak ni kalau ada 10 perkara kat dia, 9 jahat, 1 yang baik. Kalau kita mengaji bab tinggi-tinggi tu, bab nak menjatuh hukum, kalau benda tu ada 9 kemudaratan, hanya ada 1 yang baik, hukum apa nak bagi kat dia? Saya tak berani nak kata haram lah. Saya bukan mufti, tapi saya berani kata apa? Subhan. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang ada depan mata lah ni, kalau macam-macam penyakit ada kan, tinggal gula 14 hari lah, hari ke-15 sihat. Bangkit pagi berat, bangkit pagi sakit sendi, macam-macam sakit ada, tinggal gula 14 hari, hari ke-15 jadi orang lain lah. Itu pertama. Boleh ke tinggal? Angguk sini balik minum kopi apa pula. Benda subhat. Zaman Nabi SAW, gula ni hanya 2 saja. Apa dia? Manisan yang mereka guna. Mereka minum manis juga, mereka makan manis juga. Tapi daripada manis tu mai daripada 2 perkara sahaja, madu dengan buah kurma. Yang tu saja manis yang ada pada zaman baginda Nabi SAW. Sebab tu tak ada penyakit zaman mereka. Rom mai hantar tabib, tak usah pakai tabib lah, Rom mai hantar apa ni, perawat, 3 benda. Rom mai hantar perawat, buah tamar dengan perempuan sahaya. Nabi terima perempuan sahaya diberikan pada sahabat-sahabat, Nabi terima buah tamar. Perawat Nabi tak terima, Nabi suruh balik. Pasal di sini tak ada orang sakit. Manis lepas madu dengan kurma. Pah kita lah ni, kau nak ikut sunnah betul lah. Kau tak mau ikut sunnah, nak ikut siapa? Kalau nak ikut sunnah betul-betul, manis tu kurma dengan madu lah. Selamat. Kalau nak ikut orang dulu-dulu boleh. Orang dulu-dulu gula lepas daripada ayak nira.
Tu pokok nyok tu, mayam yang keluar awal tu depa kerat, petadah ayam nira, lepas tu depa masak sampai jadi gula. Tu orang dulu. Sebab tu orang dulu tak ada penyakit. Nah ni nak sagat, nak buat yang nira pun tak reti lah. Pokok nyok ada. Tu duk makan gula pasiak Yahudi buat lah. Maaf kan. Boleh Atuk Imam kasak sikit apa lah. Gula pasiak tu formula Yahudi. Kalau tuan-tuan duduk di tempat saya, kalau buat kajian, gula pasiak ni adalah senjata biologi untuk melemahkan manusia, rosakkan manusia, seterusnya matikan manusia. Tu gula pasiak. Rumah siapa tak ada gula pasiak, angkat tangan. Tuan-tuan simpan racun dalam rumah, dan tuan-tuan simpan pembunuh dalam rumah. Sian anak bini kita, sian cucu cicit kita. Berbalik pada nak berubat kolesterol macam mana, tinggal gula pasiak satu. Nombor dua, semayang tasbih gerak sikit. Kalau boleh buat hari-hari semayang tasbih tu, tak kira lah malam ke siang, dengan syarat tak boleh aircon, tak boleh kipas. Boleh? Ni aircon ni tak apalah. Di rumah tu masa buat tasbih tu tak boleh pasang kipas, tak boleh pasang aircon, biar dia peluh. Tasbih ni kalau buat betul-betul dia peluh. Habis kolesterol. Nampak? Saya sedang bagi tahu dekat tuan-tuan kaedah rawatan melalui amal. Siapa ada masalah urat saraf, urat dia tak kuat, sakit saraf, macam-macam lah kita tengok ni, hurut saraf ada, lipat kaki naik ke atas, macam-macam lah. Nak bagi saraf tu elok, tuan-tuan, kalau nak bagi saraf elok, mudah saja. Duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jangan ubah. Kalau tak biasa, jenuh, kebah habis kaki. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Pagi lepas subuh tasbih 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Dia zikir ni akan bertambah berkesan bila dihayati maknanya. Subhanallah, apa dia? Alhamdulillah, apa dia? Subhanallah, Maha Suci Allah, bebas daripada segala kelemahan. Ya Allah, Engkau tak ada kelemahan. Ya Allah, tempat Engkau lah aku patut minta, sebab Engkau ni tak ada langsung keburukan, tak ada kelemahan. Minta dengan makhluk mereka ada kelemahan. Ya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Raja bagi segala alam. Raja segala alam. Oh ya Allah, terima kasihlah Engkau bagi aku puji-puji Engkau. Kita nak puji depan Raja tak boleh. Kita bukan adalah lesen nak jumpa Raja, tapi Raja kepada seluruh dunia ni kita boleh jumpa, boleh minta. Lagu tu perasaan kena ada masa zikir tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kena sembah Allah sajalah. Pasal apa nak kena sembah Allah? Dia yang bagi kita rezeki, Dia yang bagi kita nyawa, Dia yang bagi kita kemudahan, Dia yang bagi kita senang, Dia yang bagi kita sedih. Macam-macam hak milik Dia, maka wajiblah kita sembah Dia. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Maha besar. Besar apa? Hikmah Dia besar, nikmat Dia besar, pertolongan Dia besar. Apa ni? Hikmah Dia besar, segala-galanya besar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendak-Mu, wahai Allah. 100 kali. Buat saraf. Kedua, selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah pendek ke panjang ke,
Tapi janji selawat. Bila selawat tu kena rasa macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kena rasa lagu mana? Ya Allah, Nabi-Mu telah korban habis-habisan semata-mata untuk lihat agama ini disyiarkan. Habis harta, habis perasaan, habis dihina sanggup kerana agama, demi nak lihat kita ni jadi orang Islam. Pengorbanan Nabi ni kalau cerita, tuan-tuan, ya Allah, kita ni zalim, kita ni jadi zalim, tidak menghargai apa yang dikorbankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, selawat dengan perasaan lagu tu sehingga menitiskan air mata. Yang ketiga, istighfar. Minta ampun dengan Allah. Tak kira lah pendek ke panjang, astagfirullah wa atubu ilaih pun boleh. Tapi dengan perasaan apa? Dengan perasaan aku ni pendosa, ya Allah. Aku dosa dengan bini aku dosa dengan anak-anak aku dosa dengan jiran tetangga aku. Tengok aku tak pandai didik anak aku, tinggal semayang, ya Allah. Apa dosa yang paling besar? Merompak, mencuri? Tak. Dosa paling besar tinggal semayang. Ya Allah, akulah penyebab jiran aku tak semayang, akulah penyebab masjid tak penuh. Pasal apa kita kata diri kita penyebab masjid tak penuh? Kita pernah doa tak kawan-kawan kita supaya main masjid? Ada sebut dalam doa, ada sebut nama dia, ya Allah, ya Allah, Ja'far duduk sebelah rumahku, ya Allah, dia tak pernah main masjid, ya Allah, pilihlah dia, ya Allah. Kalau dia main, ya Allah, dia lebih baik pada aku, ya Allah. Ada kita doa lagu tu? Ataupun kita kata dia tak main masjid, kenduri jangan pergi. Teruk, tuan-tuan, ada kata lagu tu. Lagi tak main dia masjid ni. Kita orang yang main masjid kena cari jalan macam mana nak pujuk, macam mana nak buat supaya orang main, orang suka dengan masjid. Jangan jadi sebab orang benci pada masjid. Istighfar 100 kali. Jadi pagi 300, lepas sembahyang asar pun 300. Yang ni ubat untuk pembetul saraf. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Mula-mula tak boleh nak duduk, tak apalah, sila pun. Tapi kena latih sampai boleh duduk awal, tahiyat akhir. Bukan makan Panadol lah. Maaf, Panadol tidak ada dalam kitab. Panadol tidak disarankan oleh mana-mana ulama. Tuan-tuan kenal tak buat batuk? Bila batuk, musim batuk, tuan-tuan pergi beli di farmasi beli di klinik tu tak? Hijau. Minggu ni beli dia bagi warna hijau. Minggu depan pergi pula dia tukar warna pun hitam pula. Minggu satu lagi merah. Oh, macam-macam warna, ikut suka. Siapa-siapa ada buat batuk di rumah, biasanya buat batuk tuan-tuan simpan mana? Di air balik ni minum semua sekali. Boleh? Dah beli mahal pun, buang duit telan semua sekali. Tak mati. Jangan susah hati, tak mati. Cuma subuh tak main. Tahu pasal apa tak main? Dia nak main lagu mana? Dia mangkit-mangkit tengok lantai rumah dia jauh. Yang dunia ni kiamat dah ke? Tak main tengok. Pasal apa nampak lantai jauh? Pasal dia mabuk. Tu dia buka kitab fiqh. Kitab fiqh kata apa? Bab makan. Apa sahaja yang memabukkan ianya haram. Ni slow ya. Takut. Orang tengok bola kedai kopi Go gegak habis. Kedai kopi. Benda yang memabuk ni tak payah tunggu arak saja. Apa sahaja yang memabukkan ianya haram. Saya cakap ni tak masuk TV.
media pun tak boleh masuk, lepas kerat habis, Facebook boleh potong habis. Tapi ini hakikatnya. Berapa lama lah kita duduk minum arak? Waktu semayang kita tak khusyuk, doa kita Allah tak terima. Selagi darah kita ada benda najis, selagi itu Allah tak akan terima doa kita. Habis tu, lagu mana batuk nak buat cara Islam? Melalui amal juga. Apa amal dia? Ambil madu satu sudu besar. Bila dia bertepatan dengan Quran hadis, dia jadi amal. Faham ya? Bila dia ada dalam Quran hadis, dia jadi amal terus. Ambil madu satu sudu besar, campur dengan limau kasturi. Limau kasturi itu limau hak kecil. Kedai mamak dia buat ayak. Madu ada disebut dalam Quran dan banyak dalam hadis. Limau ada disebut dalam Quran dan disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Jadi nisbah dia satu sudu besar madu, satu biji limau kasturi. Gabung, tak ada ayak sini, tak ada ayak, gabung dua. Kalau nak buat banyak kena kali ya. Setiap kali nak batuk, ambil satu sudu kecil, buh dalam mulut, kemam, telan pelan-pelan. Setiap kali, kalau 10 kali 10 kali. Janganlah duk kata oh ni banyak sangat. Hei, benda Quran ni makan banyak tak apa Benda duduk dalam hadis Nabi, kalau makan banyak tak apa Bila kita makan banyak, lama-lama darah daging kita jadi sumber daripada Quran dan hadis. Selama ni duk baca, kena makan. Jadi bila darah daging kita bersumberkan Quran dan hadis, disitulah akan berlaku amal ibadah yang sangat-sangat soleh dan solehah, sehingga ibadah kita boleh nampak syurga Allah Ta'ala. Jangan main-main. Orang beriman ni, kalau darah dia suci, Allah boleh hijab, buka hijab. Kata Syekh Dr. Fatani dalam kitab Musalli. Kitab Musalli ni Syekh Dok tulis berkenaan dengan solat. Kalau ngaji pondok, hak ni memang dia kena mengaji, wajib, asas. Apa Syekh Dok Patani kata dalam kitab tu di mukadimah dia? Dia kata barang siapa yang dipilih oleh Allah dapat rasa nikmat solat, nikmat sembahyang, sesungguhnya dia telah dapat syurga di dunia lagi. Tak mati boleh rasa syurga. Ni hebat orang Islam. Hebat orang Islam. Sebab tu orang kafir takut. Yahudi dia faham benda ni. Sebab tu dia perosak kita habis-habisan supaya jangan dapat hakikat tersebut. Kalau dapat hakikat tersebut, kita angkat tangan, habis Yahudi. Maka mereka telah berusaha bersungguh-sungguh melaburkan bilion-bilion supaya makanan kita rosak, penjagaan kesihatan kita rosak. Jangan menepati sunnah baginda Nabi SAW. Dahsyatnya rancangan mereka sehingga kita tak kenal dah makanan Nabi, sehingga kita tak kenal dah minuman Nabi SAW. Hanya kita kenal apa dia? Kita kenal minuman dan makanan yang dicipta oleh orang Yahudi. Saya bagi contoh tuan-tuan. Siapa tak kenal minum? Milo siapa tak kenal? Betul tak kenal? Budak kecil pun kenal Milo kan? Siapa bagi dia kenal? Kita. Siapa tak kenal Nescafe? Kenal tak? Minuman dua-dua ni Nestle. Nestle ni siapa punya? Belanda punya, Yahud punya. Tu dia. Kita duk kata kesian ke orang Gaza. Mati budak-budak dia bunuh sopa macam bunuh ulat. Tak ada belah kesian. Kita kata kita kesian, tapi benda Yahudi kita duk minum, kita duk makan. Kita ni sifat apa kan? Kalau sahabat dia kata Yahudi, dia kata kita munafik dah.
Hang kata hang tak suka kat jitu tu, hang kata hang tak suka kat Yahudi, tapi barang Yahudi hang makan. Nampak tak sahabat dia kata kita munafik dah. Mulut cakap tapi hati tak. Saya bagi contoh tu, kita kenal habis Yahudi. Hak Nabi minum. Contoh saya bagi satu minuman, nama satu minuman yang Nabi suruh kita minum. Nama dia apa? Talbinah. Mungkin di sini seorang dua, banyak tak tahu. Kenal Milo lebih daripada Talbinah. Tengok macam mana dia buat kita. Apakah itu minuman Talbinah? Minuman Talbinah itu adalah minuman susu kambing campur dengan bali. Itu satu. Nombor dua, panggilan Talbinah juga madu campur dengan bali. Dua-dua ni dipanggil minuman Talbinah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, apabila kamu kedengaran, apabila kamu dengar jiran kamu mati sebelah ni meninggal dunia, maka kita ni sebagai jiran dia kena siapkan makanan dan minuman Talbinah, berikan kepada waris si mati. Bagi minum makan Talbinah ni kepada waris si mati. Kenapa? Minuman Talbinah ini boleh mengurangkan kesedihan. Allah, hebat tuan-tuan. Hak Nabi ni hebat. Nabi tak akan buat melainkan wahyu daripada Allah. Tuan-tuan pegang situ sudahlah. Kenal-kenal Nabi kita ni, dia tak akan cakap kalau bukan mai daripada Allah. Jadi Talbinah ni mai daripada Allah, tuan-tuan. Milo mai pada mana? Nescafe mai pada mana? Sampai ada orang kata aku tak minum Nescafe, aku tak boleh buat kerja. Bisa dengar? Bisa dengar? Oh, tak minum Nescafe tak boleh buat kerja. Kalau dia kata aku ni kalau tak baca Quran, aku ni kalau tak semayang duha, tak boleh buat kerja. Bagus. Nescafe. Jadi apa? Macam ni nak menang dengan musuh, pakai mati katak macam tu. Jadi tuan-tuan, mulai hari ni yang mana depan mata saya, Milo jangan minum, tanam. Nescafe ditanam, minum Talbinah. Hak Nabi suruh minum. Lepas tu ganjaran dia pahala 100 syahid. Siapa-siapa yang hidupkan sunnahku di zaman akhir yang mana sunnahku ditinggalkan, siapa yang hidupkan, pahala dia 100 syahid. Minum Milo 100 syahid? Tak ada. Minum Nescafe sekali? Tak ada. Minumlah banyak-banyak, lepas ni kena kerak kaki. Ni maaf ya. Orang perempuan minta maaf. Lepas ni dapur tu kena ubah. Kesian anak-anak lelaki kita duk minum benda Yahudi. Ubah. Nak manis guna kurma. Kalau nak kata madu mahal pula guna kurma buat manis. Manis kurma sedap lagi. Kalau kita buat ayak pakai manis kurma sedap. Kurma ajwa, tu ajwa mahal pula. Kita apa pakai Mariami. Wah, manis sedap. Dia punya manis lagi sedap pada gula putih. Tapi masalahnya apa? Masalahnya syaitan, iblis. Dia tak bagi kita pakai hak sunnah. Tuan-tuan yang mulia, kita muzakarah tak apa nak? Kalau kita muzakarah sampai subuh boleh tak? Boleh tak? Bukan nak main hari-hari. Jelak-jelak setahun kali pun tak. Tuan-tuan tunggu lah. Tengok gambar Islam 4 jam boleh? Dia ujung-ujung menangis pula tu. Semayang tak menangis, ngaji Quran tak menangis, baca doa tak menangis. Ini Ustaz nangis. Boleh tunggu lah. Pasal nak cerita awal pun payah ni. Bab ni bab payah.
Siapa kata payah? Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dia kata bab halal haram dalam makanan ni susah, payah. Kita punya sampai keadaan umat ni terlupa dengan ilmu makan, dengan penjagaan kesihatan cara sunnah ni, sampai terpaksa berlapang dada terima benda yang subhat dan terima benda yang haram. Imam Ghazali kata, cuba kita tengok orang kena kanser, apa jadi? Tak ada. Kena cek stage 4 pula. Dia dengan keluarga dia tak ada habis. Sedangkan Allah beritahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit itu ada obatnya, kacawali, mati dan tua. Kita nak buh mana ayat ni? Maaflah saya guna bahasa tua, tak apa kot, sajalah bagi celik mata sikit. Gini cakap apa? Kacawali. Kacawali ni bahasa kitab tua. Kacawali ni kecuali lah. Semua penyakit ada obatnya, kacawali, mati dan tua. Kita nak buh mana ayat ni? Kita terpaksa berlapang dada terima. Apa dia berkata kanser ni tak ada ubat lah, kena buat kemo, kena buat radioterapi. Terpaksa terima. Kemo ni apa? Mampu habis semua set. Yang baik pun mampu. Betul tak betul kan? Ada pengalaman mesti tahu. Takkan keperawatan Islam sampai lagu tu punya teruk, dia matikan benda yang baik. Tak. Perawatan Islam ni aman, mesra. Kena ingat tu. Siapa ada kanser, siapa ada adik-beradik kanser, mai jumpa saya lepas ni. Saya tak boleh cakap sini sebab dia duduk rekod. Kalau saya cakap, saya kena tangkap. Lepas tak mau penyakit ada ubat. Kalau boleh jangan ada penyakit ada ubat. Faham tak saya cakap ni? Islam kata ada, lepas kata tak ada. Kalau tuan kecil manis berapa tahun dah makan ubat, tak baik-baik pun. Dan kau tanya lepas kata apa? Oh tak boleh, kena makan ubat saya mati. Duk makan ubat, kerak kaki pula. Islam tahu. Saya rawat banyak sakit kecil manis dengan Quran hadis ya. InsyaAllah pelan-pelan. Tuan-tuan yang mulia, boleh tunggu lah. Panjang sikit tak apa lah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam AS, pasal apa dia diturunkan atas muka bumi? Apa kesalahan yang dia buat? Dia diturunkan di atas muka bumi kerana salah makan buah kulbi kan? Baik, apa dia? Melalui makan. Salah makan, Allah keluarkan dia daripada tempat yang begitu indah, daripada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dikeluarkan dan dihantar di atas muka bumi yang penuh dengan pancaroba. Karena salah makan. Ni Allah Ta'ala tunjuk ni. Allah jadikan sebab ni sebagai kita kena jadi pedoman. Ini bukan cerita haluan telinga ni. Seronok-seronok dengar, dah. Semua cerita dalam Quran ni dia ada maksud dan makna dia. Dan ada kehendak Allah di situ. Siapa hasut kat Nabi Adam suruh makan buah kulbi ni? Siapa dia tu? Iblis. Laknatullah. Dan iblis yang tipu Nabi Adam ni hidup sampai hari ni, tak mati. Sampai kiamat, sampai masuk neraka. Dia tu ada lagi lah ni. Dan dia telah gunakan teknik yang sama macam mana dia tipu Nabi Adam AS. Apa dia kata kat Nabi Adam? Wahai Adam, hang makanlah buah kulbi ni, hang akan duduk syurga buat selama-lamanya. Tengok. Dia tipu kita. Dia tipu Nabi Adam. Makan kena keluar daripada syurga. Tapi dia tipu Nabi Adam. Dia cerita manis. Hang makan buah kulbi ni, hang akan duduk dalam syurga selama-lamanya.
Milo anda jadi sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Nampak? Sehat dan kuat. Sebenarnya penipu, khianat dalam tu. Tak ada sihat lah. Orang kencing manis minum, naik terus kencing manis. Nampak? Perkataan dia tu, perkataan dia indah, macam janji indah, tapi dalam dia ada khianat. Jadi cerita ni tuan-tuan kena simpan. Sebab apa? Tekniknya sama sampai hari ni, sampai kita tak sedar. Tu gula yang saya sebut tadi tu. Gula yang saya sebut tadi tu main pada dia lah. Iblis juga. Moga Allah Ta'ala bagi kita faham. Dan untuk merosakkan manusia ini pun mudah melalui makanan dan cara penjagaan kesihatan. Apa dia? Bukti dia, dalil dia, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh satu orang perempuan Yahudi bawa daging kambing bahagian lengan. Disebut dalam kitab lengan. Lengan ni maksudnya kaki kambing hak bahagian depan. Nabi sangat suka, minat sangat kalau daging kambing bahagian lengan ni. Jadi Yahudi ni, perempuan ni dia masak sedap-sedap, dia bagi hadiah kat Nabi Muhammad SAW. Nabi tengok lauk sedap, Nabi pun makan bersama dengan para sahabat. Tengah-tengah duk makan, wahyu turun. Ya Rasulullah, berhenti jangan makan, sesungguhnya ada racun dalam tu. Tengok pasal apa kita duk baik sangat dengan Yahudi. Pasal apa kita tak kisah bila beli makan tu, tak tengok mai pada mana. Pasal apa? Ni Allah ajak kita. Allah boleh bagi tahu awal ke Nabi hang jangan makan, tu ada racun. Awal dak Allah bagi makan sebab Allah nak ajak kita. Serta mertalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi arahan dekat para sahabat, bekam di bawah telinga. Sini. Bekam bawah telinga, bawah lembik hak lembik ni. Jangan bekam atas tulang pula. Bawah anak telinga ni bahagian lembik ni. Bekam di bawah ni, kalau pandai bekam dia kena guna cawan hak kecil, hak besar tak boleh. Siapa zaman tu sahabat-sahabat yang boleh bekam tak mati. Yang mana tak sempat bekam meninggal dunia masa tu juga. Bunyilah. Boleh sambung tak? Tok Imam, Ustaz. Tapi berapa ramai kita di sini yang boleh bekam? Tahun depan bekam akan diharamkan seluruh dunia. Duduk bahagian saya tuan-tuan tahu. Lepas duk rangka undang-undang supaya jangan tersebarnya sunnah perubatan. Bulan 4 mereka cadang untuk haramkan bekam. Hanya dibenarkan bekam angin saja, bekam darah tak boleh. Nak jadi apa? Hak lepa boleh. Hak lepa punya tu boleh, buat pada dadah, buat pada benda kemikal ni boleh. Hak Nabi tak boleh. Cepat-cepat belajar. Cepat-cepat belajar. Kalau tak dan kita rasa kita tua dah, hantar anak kita dalam keluarga biar ada seorang boleh bekam. Kalau jadi apa-apa dia boleh bekam. Jadi selepas tu perempuan Yahudi tu mai. Perempuan Yahudi tu mai tunjuk tangan ke muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlah dia kata. Dia kata apa? Sahlah kamu ni Nabi. Sahlah kamu ni Nabi. Lepas tu Nabi tanya, pasal apa kata lagu tu? Dia kata, aku telah buat racun. Sejenis racun yang mana tak ada manusia boleh tahu. Kalau nama manusia, dia tak akan tahu aku dah bubuh racun dalam daging tu, kecuali dia Nabi. Pasal apa dia kata lagu tu? Nabi pasti akan dapat wahyu. Yahudi dia mengaji juga. Bukan dia tak mengaji, bukan dia bodoh. Cuba bayangkan, kalaulah zaman yang tidak ada lampu masa tu, zaman yang tidak ada teknologi langsung, Yahudi boleh cipta racun yang mana manusia tak boleh tahu.
Zaman kita tuan-tuan, bayang macam mana. Tu tadi saya sebut gula tu saya sebut Milo tu, saya sebut dah Nescafe tu. Ni lagi apa? Sos tomato, sos cili duduk dalam rumah kita tu. Garam pun mereka tipu juga. Ni kalau saya cerita ni payah. Garam pun mereka bubuh iodin daripada binatang. Siapa yang dalam makanan dia tahu lah. Wajib bubuh iodin. Iodin tu sumbernya binatang. Binatang apa? Kamu kata bila nak cari garam tak ada iodin mana? Saya bagi tip. Tapi tuan-tuan kena usaha sikit lah. Kalau nak pakai garam, pergi cari garam kasar. Garam kasar hak jual di kedai runcit tu, hak jenis berayak lah. Pasal nak ada garam kasar hak berayak tu kan, yang tu tak ada iodin. Yang pakai yang tu tak apa. Cuma leceh sikit lah, dia kasar kena tumbuk apa semua kan. Tapi sebenarnya siapa-siapa yang biasa pakai garam kasar masak gulai ke apa, garam kasar lah sedap sekali, gulai jadi sedap. Ini garam hak lain ni kadang-kadang terlebih dia jadi pahit. Sampai begitu sekali mereka tipu kita. Ni bak makan. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua insya-Allah ni. Baik, macam mana? Tu bab makan, bab menjaga kesihatan. Mereka perkenal vitamin tu, B kompleks, vitamin tu, vitamin sampai kita lupa vitamin yang ada dalam Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, minuman talbina yang saya sebut tu, dia bukan saja mententeramkan hati, dia bukan saja mententeramkan jiwa, dia bukan saja mengurangkan kesedihan, dia adalah ubat jantung. Ubat jantung tu. Kalau tuan-tuan nak jantung sihat, senang kan, minum susu tu talbina. Tapi syarat jangan makan gula pasiak. Nombor 2, jangan makan pelanta margarin. Kenal ya pelanta margarin? Kalau nak makan pelanta margarin, makan mentega, butter. Orang dah buat kek mahal-mahal tu, dia guna butter RM12, RM13, RM15. Yang tu boleh, yang tu daripada susu, dan yang tu adalah sunnah Nabi. Pelanta margarin tak, pelanta margarin daripada lemak tepung, lemak tiruan. Tengok mereka buat macam mana. Macam si iblis tadi ya, janji manis. Lepas tu benda-benda duplicate ni, benda-benda tiruan ni murah, dia bagi murah. Kita pun tengok murah nak beli. Sebab tu saya tengok orang duk sakit jantung, kena bypass lah apa semua ni, tengok lagu mana makanan dia dulu. Mesti pelanta margarin ni biasa. Lepas tu satu lagi roti canai tak boleh tinggal. Kau ada tokek roti canai sini? Tak berpukul saya tak boleh balik lagi. Tepung putih akan merosakkan usus dan membocorkan usus. Lepas tu lipat gue dengan margarin pula tu. Betul tak? Macam mana ya? Double, triple punya penyakit tu tahun tu. Masuk buat tepung ni, kalau nak ikut tepung sunnah adalah tepung merah. Apa ada tepung merah? Tepung yang dikisar bersama kulitnya, itu dipanggil tepung merah. Ataupun tempat kita dipanggil tepung atar. Tepung atar yang kita tengok daripada buat capati tu kan. Saya tengok Al-Ustaz ni banyak tempat buat capati. Tempat saya duduk di Masjid Aman tu, pagi-pagi dah ada capati. Bagus dia kata tempat ni. Yang tu selamat dimakan, pasal yang tu sunnah Nabi. Cuma jangan tokek capati tu pergi campur pula dengan tepung putih lingkup. Sebab ada yang campur.
Yang tu boleh makan. Tepung merah dia panggil. Tuan-tuan pergi umrah buat haji. Pergi umrah buat haji. Tuan-tuan tengok puak-puak Pakistan, puak-puak Arab Badui tu. Mereka yang makan tepung merah tu, tengok mereka jalan macam mana. Tak boleh ambat tau. Dan dia potong kita, jangan duk ambat lah. Puak. Ni orang makan tepung merah. Saya buat haji dulu daripada Padang Arafah ke Muzdalifah tu, saya jalan kaki 27 km. Tengok puak-puak yang makan tepung merah ni, mereka berjalan atas bukit ni, batu ni. Kita duduk jalan atas jalan raya ni, mereka berjalan atas bukit, mereka sampai dulu. Tu makan tepung merah. Jadi sunnah tepung gandum adalah tepung merah. Dan sunnah yang besar yang Nabi makan banyak adalah bali. Yang tu Nabi makan banyak. Sehingga dalam riwayat-riwayat sejarah, bila sahabat-sahabat menziarahi rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat akan lihat di penjuru rumah Nabi ada bali. Tuan-tuan, tolong jadikan bali sebagai makanan harian, kerana ianya sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Apakah kuih yang Nabi suka? Nak bagi tahu kuih yang Nabi suka. Balik ni buat kuih yang Nabi suka adalah kurma yang dicampur dengan minyak sapi dan diguih dengan tepung bali ataupun tepung merah. Ni kuih yang Nabi paling minat sekali. Tuan-tuan minat buat karipak. Karipak tepung putih tau. Apa dia? Kuih yang Nabi suka? Kurma campur minyak sapi, guih-guih campur dengan tepung bali ataupun tepung merah. Sedap. Satu ketika Nabi SAW waktu pagi tanya Aisyah, wahai Aisyah, pagi ni kita ada makan ke? Aisyah jawab, ya Nabi, ya Rasulullah, tak ada apa-apa pun dapur kita ni. Tengok tu Nabi tu. Kita ni dapur kita semua ada. Teh tarik ada, Milo ada, Neslo ada, Nescafe ada. Anak sekali-sekala balik, mak, nasi lemak ada, nasi lemak, mi goreng, semua ada. Ni Nabi ni, dia tanya bini dia, ada makan tak hari ni? Aisyah jawab, tak ada kalau kita puasa hari ni. Tu dia. Rumah kita biasa jadi lagu tu tak? Bapak makan ada. Kita puasa lah hari ni, wahai Aisyah. Lepas tu ada sahabat main di rumah Nabi, hadiah makanan ni. Saya cerita tadi tu, kurma, guih dengan minyak sapi, guih dengan tepung merah ataupun tepung bali. Orang hadiah main kat rumah Nabi. Nabi balik-balik tengok, Aisyah kata ada orang hadiah kuih ni. Nabi suka kuih ni. Nabi suka. Apa Nabi buat? Buka puasa. Minatnya Nabi pada kuih ni. Tuan-tuan biasa buat dah. Ni dia buat cucuk kodok, bergula pula tu, tepung putih lagi pula tu. Pisang tu bagus dah, dibubuh gula lah. Yahudi masuk dah. Lepas tu tepung putih pula, lingkup habis makan. Pisang pula dia beli pisang hak color apa? Hak tak ada cacat, tak ada apa? Hak cantik tu. Pisang hak cantik tu bukan pisang tau. Yang tu makhluk asing. Pisang yang kulit dia nampak bersih tu adalah pisang GMO, genetic modification. Benih yang telah diubah suai. Tak boleh makan. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa mereka berjaya buat lagu tu? Sampai ke benih pun mereka bagi rosak. Sebab janji iblis kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala terima permintaan dia untuk hidup selama-lamanya, sampai hari kiamat, Allah terima. Apa janji dia pada Allah? Wahai Allah, aku akan rosakkan ciptaan kamu. Janji dia tu tuan-tuan. Jadi dia rosak banyak, sampai benih pokok pun dia rosak, benih buah pun dia rosak. Tu janji dia.
Boleh ya? Lain sekali saya main tuan-tuan buat kuih ni boleh? Kita test jadi ke dah? Apa ya? Korma campur minyak sapi. Beli hak mahal lah. Ni nak amal sunnah, beli hak murah. Zalimnya kita. Dia tukar tayar kereta, dia buat tayar Michelin. Hak mahal. Tengok, bila ada duit lah. Tak nak pakai dalam blok dunia ni, tak pakai. Dia pakai Michelin. Lepas tu orang perempuan pinggan mangkuk akopal, banyak bulan-bulan. Bola mari. Orang mai tak berkeluar pun, dia berkeluar pinggan plastik lah. Tengok bang, sunnah ni mahal sikit. Kalau kehendak hati mahal tak apa. Hak sunnah untuk agama nak kira. Jangan beli minyak sapi hak tim besar tu sampai RM60, beli. Campur kurma, lepas tu campur tepung merah, tak ada tepung merah, campur tepung Bali. Dia kena masak dulu dah. Dia kena masak dulu. Kurma tu dengan tepung tu masak dulu macam kita duk masak bubuk tu. Lepas tu last kali buah minyak sapi. Lepas tu ayak kena kurang sampai dia jadi pekat. Jadi macam jam. Oh, sedap. Tu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tetamu main rumah kita, kalau buat lagu ni, tetamu kata aku tak pernah makan ni, sedap. Kita telah sebarkan sunnah Nabi. Boleh insya-Allah. Tak mana saya tadi tahu tentang penjagaan kesihatan. Duk pintu makan juga. Penjagaan kesihatan ni tadi saya sebut buat batuk dah. Satu lagi penjagaan kesihatan yang paling bagus, kita bangkit pagi-pagi rasa segar. Apa dia amalannya? Amalannya ialah bubuh minyak zaitun di atas kepala kita sebelum tidur malam. Dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW akan letak minyak zaitun di atas kepala dia sehingga membasahi janggutnya. Dia buah atas kepala, janggut pun basah dengan minyak zaitun. Tanda apa? Tanda Nabi buah banyak. Nabi buah banyak atas kepala ni sampai meleleh-leleh, basah, membasahi janggutnya. Buat malam ni, tahu lah lepas ni apa jadi. Buat 3 hari tengok. Ringan. Otak cergah. Sebab apa? Minyak zaitun ni satu-satunya minyak yang boleh masuk sampai ke dalam tulang hitam kita. Minyak lain tak ada. Dia boleh masuk sampai dalam. Lepas tu dia buat kerja dia. Apa yang rosak, apa yang tak kena, apa yang tersimpui, apa semua dia buat. Dia tak payah fikir. Ini antara nak jaga kesihatan. Lepas tu kalau orang yang sihat, madu tak boleh tinggal. Sehari 2 kali kena ambil. Minyak saudak sehari 2 kali. Minyak zaitun sehari 2 kali. Jadikanlah darah daging kita ini tumbuh dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada wadah ni nak makan tak? Tak payah makan. Tapi kena tanya saya dulu lah. Buat macam mana 20 tahun dah, nak berhenti macam mana? Kena tanya saya dulu. Nak buat lagu mana? Boleh berhenti, tapi ada cara dia. Tuan-tuan yang tengok saya diri ni, saya ni semua penyakit ada dulu. Darah tinggi ada, kolesterol ada, semua ada. Dan saya telah sembuh dengan kaedah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ni sebiji ubat pun tak makan. Umur hampir 60 dah. Tadi ubat 1 biji pun tak makan. Sakit, tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kaedah rawatan yang telah hilang. Kita nak cungkir balik. Kita nak membuktikan kata Nabi itu benar. Semua penyakit ada obatnya kecuali mati dan tua. Ya Allah. Nampak tak? Terbuka tak? Buka tak? Nampak tak? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu. Salah satu, saya nak baca satu hadis. Nak baca 2 lah. Tuan-tuan izinkan saya panjang sikit kan? Boleh kan?
Cik Imam boleh ya? Aisyah anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali bersabda, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah sedapnya lauk yang bercuka. Saya ulang balik. Aisyah anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah sedapnya lauk bercuka. Cuka di sini maksudnya apa? Cuka buah. Cuka hak tu tak boleh ha. Cuka hak RM1 lebih tu tak boleh ha. Yang tu cuka getah. Tahu kenal tak cuka getah? Kenal luruh isi tu. Lepas ambil segelas cuka getah ni, lepas campur dengan ayak 12 gelas, lepas buat cuka. Cuka tu tak boleh, jahat, rosak perut. Macam mana nak kata guna cuka ni? Kita kenal tak acar timun nenah? Acar timun nenah tu lah kenduri daripada buat kan. Selalu dia bubuh cuka kedai tu lah. Orang ada gastrik makan hak tu siap lah. Balik rumah berak tak berhenti. Tukar, jangan pakai cuka kedai, pakai cuka buah. Orang sakit gastrik boleh makan. Orang darah tinggi turun darah tinggi. Orang kencing manis turun kencing manis. Ni cuka buah. Hari-hari rumah kita kalau kita masak guna cuka buah ni, hilang penyakit isi rumah. Kemudian siapa-siapa yang simpan cuka buah di rumah, rezekinya tak akan putus-putus. Tapi syarat cuka buah. Tadi saya beritahu formula. Cuka buah ni buat acar timun nenah. Boleh buat ikan goreng bercuka, daging goreng bercuka. Macam mana tu ikan goreng bercuka? Kita goreng ikan siap-siap. Kalau nak selamat pakai minyak nyok. Minyak nyok tak ada dalam ni. Goreng pakai. Lepas tu dah goreng, pindahkan dia. Lepas tu potong bawang mentah-mentah tu, potong bawang nak potong halia pun boleh. Bos situ. Lepas tu tuang cuka. Tuang cuka, perak dia selama 2 jam. Lepas 2 jam makan dengan nasi. Ni kata lauk sedap Nabi kata lauk sedap kalau tuan-tuan terjemah tu payahlah. Mana nak sedapnya masam. Tak boleh, kena tengok tafsir dia macam mana buat. Kalau terus pakai tak sedap lah, masam lah. Buat lauk. Ni saya bagi tip ni. Ni siapa lu ada kolesterol darah tinggi ni, buat tiap-tiap hari makanan dia kena ada cuka, lauk bercuka. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia cepat menghadamkan makanan, melawaskan pembuangan air besar, mematikan cacing-cacing dalam perut. Cacing-cacing jahat ni. Cacing-cacing ni mai pada mana? Cacing-cacing ni banyak mai daripada makanan dan minuman yang ada khabar pendek. Tahu khabar pendek? Kenal tak khabar pendek? Khabar tak pendek, tapi saya sebut khabar pendek. Faham kan? Pasal apa budak-budak selalu cacing di perut? Pasal makanan twisties, cikidis, ais krim, makanan ringan mereka semuanya perasa. Itu bersumberkan daripada khabar pendek. Kalau kita orang tua ada cacing, kena cek makanan apa kita duk makan. Kalau kita umur tua ni ada cacing dalam perut, kena cek makanan kita. Pasti ada makanan yang ada khabar pendek. Jadi ubat cacing khabar pendek ni apa dia? Cuka. Lepas tu kalau budak-budak cacing banyak nak bagi cuka lagi, rasa macam tak senang kan. Ambil cuka campur dengan madu, bagi kat dia. Suka dia. Lepas tu dah sembuh daripada cacing, tu sok bagi lagi lah cikidi-cikidi tu, ais krim tu, junk food, fast food tu. Sebab tu anak-anak lah ni dengar pun tak mau. Kita cakap 10 kali, dia balas balik 20 kali. Dah khabar pendek banyak.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu makan akan diterjemah jadi perangai. Allahu Akbar. Tolong faham benda ni. Tolong faham benda ni. Nabi kata apa yang hangpa duk makan tu akan jadi perangai. Baik, hadis seterusnya. Abu Usaid anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunalah minyak zaitun dalam makanan dan gosoklah di badan kerana ianya dari pohon yang mubarak, pohon yang penuh dengan keberkatan. Abu Usaid anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunalah minyak zaitun dalam makanan. Kita duk masak sayur tu, lepas masak sayur, lepas angkat buah dalam pinggan, tuang sikit minyak zaitun, gaul. Ni kaedah saya cakap slow-slow dah ni. Masak sayur, lepas masak sayur, angkat buah dalam pinggan, tuang dengan minyak zaitun. Dan gosoklah di badan kerana ia daripada pohon yang mubarak. Jadi Nabi suruh gosok di badan minyak zaitun ni, bukan gosok minyak panas, minyak hangat, bukan. Nabi suruh gosok dengan minyak zaitun. Hadis Nabi SAW, Sunan Tirmizi, riwayat sahih. Nampaklah, saya tak cakap kosong ni. Ni ada dalil dia. Jadi siapa-siapa duk sakit lutut, siapa-siapa duk sakit sendi, ambil minyak zaitun, comong, lomok, berkali-kali ulang-ulang. Takkan Nabi nak tipu? Apa erti mubarak? Apa erti mubarak? Kena faham ni. Apa erti mubarak? Mubarak ni rahmat, berkat. Apa erti berkat? Tolong ingat apa berarti. Saya nak bagi tahu zaitun ni macam mana ni sampai dia boleh hilangkan sendi sakit. Pasal apa no? Lepas tu saya rawat orang tulang es, tulang belakang dia es. Biasa tahu tak? Biasa dengar orang tulang belakang es, subuh nak bangkit ni dia kena bangkit sejam awal sebelum azan. Kalau dia bangkit ngam-ngam time azan, memang dia tak main lah semayang. Sejam awal dia kena perbetul badan dia apa semua, baru dia boleh main masjid. Ni tulang es, saya guna minyak zaitun, tulang dia boleh straight. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana. Jangan tanya saya tak tahu macam mana. Tuan-tuan tanya macam mana boleh jadi, saya tak tahu. Cuma sapu ya. Selebihnya Allah buat. Yang ni orang beriman punya yakin. Kita mengaji bab tauhid ni, pertama sekali yakin pada yang ghaib, yang tak nampak. Apa perintah buat aja, selebihnya Allah akan buat. Pasal apa? Tuan-tuan dengar, pasal apa? Apa arti mubarak? Apa berarti berkat? Dua arti berkat. Pertama, kebaikan-kebaikan yang Allah akan hantar melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Itu makna berkat. Apa makna nombor dua berkat? Kebaikan-kebaikan yang Allah akan hantar kat kita melalui jalan bukan biasa. Jadi kalau dia tulang es, boleh betul balik straight. Berkat tu, berkat tu apa? Mai bantuan daripada jalan yang tak sangka, dan mari bantuan daripada jalan bukan biasa. Kalau biasa nak buat lagu mana? Kena operate. Yang tu biasa, kena operate berbetul balik. Tu pun jenuh berbetul jadi gedak tak tahu. Tapi dengan berkat ni, dia akan mari bantuan daripada jalan bukan biasa. Yang ni saya bagi tahu kat tuan-tuan, jangan tanya saya macam mana es boleh straight, jangan tanya. Sebab bantuan tu datang daripada jalan bukan biasa. Ni kita punya pegangan akidah, kita kena duduk situ tuan-tuan. Dengar hadis, buat. Lepas tu buat lagu mana? Terus yakin dan tawakal kepada Allah. Itu sifat orang Islam, sifat orang beriman. Lepas ni lomok punya tu no. Dia sebut di kepala lah kan, lomok habis. Dapat rasa sendirilah. Tuan-tuan dengar hadis ni mubarak. Nak rasa kena pakai.
Kalau tuan-tuan tak rasa, main jumpa saya, tak apa. Orang yang jemput saya ni, tuan-tuan jumpa dia, main jumpa saya. Kata saya pakai dah tak jadi, tak apa. Main hantar balik minyak zaitun, ketuk kepala saya pun tak apa. Tapi jangan main silap lah. Selagi saya tanya soalan, tuan-tuan tak buat betul-betul, saya ketuk pula kepala tuan-tuan. Faham lah arti berkat lah? Faham lah? Itu sebab ada orang Islam yang taat perintah Allah ni, setahun kerja 2 bulan je lah, dia boleh makan setahun. Ramai kawan-kawan saya belah Pasir Tumbuh tu, lepas tu tuan-tuan tengok tak ada kerja. Memang lepas tak ada kerja, lepas kerja 2 bulan je. Kereta ada, rumah ada, bini ada, anak ada, hidup macam orang biasa juga. 2 bulan je setahun. Pasal apa tuan-tuan? Barakah. Orang Islam tak sama orang kafir. Orang Islam ni kalau dia makan, diri dia tu berkat, diri dia tu ada rahmat, dia makan sehari sekali pun cukup dah, kenyang. Orang yang tidak beriman, dia akan kenyang bila? Dia kena makan 7 kali sehari baru kenyang. Tu beza dia, orang yang ada rahmat, orang yang tak ada rahmat. Tengok orang bukan Islam, breakfast sehari pukul 10 pula, sehari pukul tengah hari pula, sehari petang pula, sehari sebelum maghrib, lepas tu makan malam, lepas tu sapa tengah malam. 7 kali makan baru boleh duduk senyap, kenyang. Tak ada rahmat lah. Kita janganlah serupa lagu tu. Orang Islam ni dia tak ada breakfast, dia tak ada dinner, dia tak ada lunch, dia tak ada masa makan. Dia ni ada apa? Ketika lapar makan, sebelum kenyang berhenti. Yang tu kita pun nak ikut mereka breakfast lah apa. Tak ada, dalam Islam tak ada. Dalam Islam lapar makan, berhenti sebelum kenyang. Kalau tak ada, dalam Islam apa? Puasa. Ni tak ada breakfast apa, tak ada. Ni semua Yahudi, Nasrani punya kaedah. Kita pun ikut ya. Tak lapar pun makan juga. Pasal apa? Breakfast. Mai tengah hari kenyang, oi tak boleh, lunch. Ikut masalah dia. Mereka musuh Islam. Baik, kembali kepada penjagaan kesihatan. Saya suruh bubuh minyak zaitun, saya suruh bubuh madu, makan madu dan sebagainya. Itu semua amalan-amalan dalam agama. Lepas tu kalau sakit ke apakah, pertama sekali cepat-cepat sedekah. Kalau ada penyakit-penyakit kronik, jantung tersumbat apa pun, pertama sekali buat sedekah, bukan telan Panadol. Tapi nak sedekah lagu mana? Picek IGN dulu. Picek IGN, picek jantung tersumbat tu kan, cek. Lepas tu tanya dia berapa ribu nak buat ni. Dia kata 40,000, yang tu paling murah lah kan. Mahal lagi dah 40,000. Lepas tu balik rumah, kita nak perbaik jantung kita ni kan, nak sedekah, tak maulah operate, tak mau, maka sedekahlah 40,000. PIGN doktor minta 40,000, dia boleh bagi kan. Bila nak bayar sedekah, dia bagi RM1, tambah sakit jantung. Kalau tak boleh bagi 40,000, bagi 20,000, tak apa dah, setengah pada jumlah tu kan. Ke orang kaya dia boleh bagi. Doktor-doktor ni kaya-kaya dah, pendapatan mereka 70,000 sebulan, 100,000 sebulan. Mahal kalau siapa-siapa anak ada doktor. Nak sedekah, nak rawat dengan sedekah, nak rawat kesihatan dengan sedekah. Kena bagi banyak mana kita boleh bagi kat AJN lah, baru kena. Pergi cari pondok-pondok yang tak kena yuran tu, madrasah-madrasah yang tak ambil yuran tu, duk bela anak yatim, duk bela anak orang susah. Kita boleh bela ke anak yatim? Kita boleh bela ke anak susah? Lepas tu ambil anak tepi jalan tu, bela tu, sikit punya rahmat dah tuan-tuan. Anak-anak yang mak pak cerai, mana anak-anak yang nak pergi? Allah bagi hidayat, lepas ni pergi cari pondok, duduk dalam pondok, tempat lagu tu lah kita tolong tuan-tuan. Hak mana duk ambil yuran tu tak apa, lepas kaya dah. Ni tempat tak ambil yuran ni, tolong pergi bantu tuan-tuan.
Kadang-kadang setengah-setengah pondok dia lepas makan nasi sehari sekali ya tuan-tuan. Kita di rumah 3-4 kali sehari. Pasal apa nasi sehari sekali? Tak ada pitih, tak ada duit. Nak ngaji, mak pak cerai, anak terbiar. Tuan-tuan bagi bantuan tempat tu, mereka tengok muka kita. Ya Allah, terima kasih pakcik, terima kasih pakcik. Terima kasih pakcik itu doa mereka, dia angkat tangan aja. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit pakcik ni. Mereka duk mengaji Quran, mereka duk baca kitab dalam keadaan derita, dalam keadaan makanan tak cukup. Rasa-rasa tuan-tuan doa mereka Allah terima tak? Orang lagu ni doa mereka terima tak? Lagu tu kita mau. Tuan-tuan jangan kata tak ada. Pasal apa tuan-tuan kata tak ada? Pasal tuan-tuan tak pergi ziarah. Cuba pergi ziarah, tuan-tuan akan jumpa. Moga Allah terima kita no. Rawat tu dengan sedekah dulu. Tuan-tuan jangan kata dia main nak minta sedekah. Tak ada, jangan sedekah kat saya tak mau. Tuan-tuan jangan bagi kat saya. Tuan-tuan cari sendiri. Pergi tengok pondok-pondok yang tak ambil iuran tu, banyak. InsyaAllah ubat penyakit. Lepas tu adalah, kalau saya cerita banyak ni jadi banyak amalan. Jadi saya cerita sikit-sikit, tuan-tuan dah nampak ibu dia dulu. Lepas tu kena cari. Seterusnya saya baca hadis 1-2 hadis lagi kita berhenti ya. Abu Ubaid anhu berkata, aku memasak satu periuk makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda suka dirra ni apa dia? Daging lengan, daging kambing hak lengan. Maka aku hidangkan daging itu untuknya. Kemudian baginda minta lagi dan aku pun tambah lagi. Kemudian baginda minta lagi. Kataku kepada Rasulullah, kambing hanya ada 2 dirra. Kambing ni ada 2 lengan ya Rasulullah. Baginda pun kata, demi Allah yang nyawaku di tangannya, andainya engkau senyap, engkau diam, engkau akan dapat memberinya setiap kali aku minta. Nabi minta, dia bagi 2, habis dah. Dia kata ya Rasulullah, 2 ya habis dah. Nabi kata kalau hang diam, hang cedok ya, akan keluar lagi dirra, akan keluar lagi kambing tu tangan lengan. Jadi hak Nabi kata, Nabi suruh tu buat. Kalau nampak tak berjaya, diam. Dia akan berjaya juga. Ni hadis ni. Ni bila tak berjaya nak tukar Lepas tu cakap jangan. Cakap lagi tak jadi. Buat. Kalau nampak macam kurang, diam. Teruskan. Bantuan Allah akan sampai. Ini taktik ataupun ilmu untuk amal agama. Cara dia lagu ni. Semoga Allah Ta'ala bagi mudah. Baik, saya nak baca satu lagi hadis. 2 hadis saya nak baca. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berusaha untuk keluarganya barangan halalan thayyibah. Halalan thayyibah ni apa? Halal lagi suci. Halal saja tak mau lah. Cok halal saja tak mau. Maggi pun ada cok halal. Tak mau. Dia kena halalan thayyibah. Bersih lagi suci. Apa itu halal? Halal maknanya bersih. Bersih siapa pun boleh buat. Tempat sembelih babi bersih tuan-tuan. Tempat sembelih babi ni, dia punya tempat sembelih stainless steel. Bersih. Tapi tak suci. Di sini barang siapa yang berusaha, kita usaha dapat dah lagi tapi duk usaha dia dan keluarganya barangan yang halal thayyibah, usaha cari, maka ia seperti berjihad di jalan Allah. Siapa-siapa yang usaha tak dapat lagi tapi dia usaha untuk diri dia dan keluarga dia, pahala dia jihad jalan Allah. Dan sesiapa yang mencari barangan halalan thayyibah di dunia ini
maka ianya adalah dalam darajat orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid darjat dia tinggi. Orang yang jaga makan. Hadis daripada mana? Hadis riwayat Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mulanya Islam itu adalah asing dan akan kembali asing seperti semula. Mula Islam mai asing lepas tengok Islam yang asing, lepas seksa, lepas nampak pelik, dan akan semula asing. Sekarang ni dah asing. Maka perintah Nabi SAW, berbuat baiklah kepada mereka yang asing-asing ini. Jangan duk hina. Tengok orang pakai serban besar, Allah serban bakui, jangan duk hina. Sunnah Nabi ni ada 3 serban, 5 hasta, 7 hasta, 12 hasta. Hak 12 tu memang besar. Orang-orang sufi duk pakai hak besar tu untuk apa? 12 hasta ni boleh kapan orang, boleh jadi kain kapan. Jadi dia buh atas kepala dia. Pasal apa? Supaya dia sentiasa ingat mati. Jangan duk hina. Asing. Kalau kita jumpa orang lagu tu asing tak? 12 hasta tu biar duduk tepi kita pula lari apa? Dia asing. Nabi kata berbuat baiklah kepada mereka yang asing. Tuan-tuan, saya cakap lah ni tentang makanan dan perubatan ni pun tuan-tuan rasa asing tak? Tuan-tuan duk faham Panadol? Saya kata tak. Tuan-tuan duk faham ubat batuk? Saya kata tak. Asing no. Asingnya. Jangan buat jahat kat saya no. Hadis suruh buat baik tau. Kemudian maka ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang asing itu? Nabi bersabda, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirosakkan manusia daripada sunnahku. Saya ulang, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirosakkan manusia daripada sunnahku, dan mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia daripada sunnahku. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini orang asing, menghidupkan sunnah yang telah hilang. Mereka ini dikatakan orang asing, dan kalau kita jumpa, kita kena buat baik dekat dia. Siapa suruh? Nabi Muhammad SAW. Asing lah. Jadi orang asing lah lepas ni lah. Semua ni jadi orang asing boleh? Boleh? Asing lah. Pergi di rumah, orang pergi di rumah gula tak ada. Maaf cik, gula tak ada, kurma ada. Dia kata hang ni pelik. Asing. Batuk, ambil madu dengan limau. Kau ambil buat batuk. Ini sunnah. Asing. Semua ni jadi orang asing boleh? Boleh? Supaya dapat berkat daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan malu jadi orang asing. Ni takut orang kata kat kita lah, takut. Kalau takut orang kata tak boleh buat apa. InsyaAllah lepas ni minyak zaitun jangan tinggal. Susu tali minah minum. Boleh. Tukar teh tarik semua jangan berhenti. Tak ada dalil pun. Kopi tak ada dalil pun. Tukar kepada minuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madu saurak zaitun ambil sehari 2 kali. Belajar tukar darah kita ni kepada darah yang bersumberkan Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan jadi tubuh kita ni darah kita daripada sumber Yahudi, Nasrani, Majusi. Punah kita tuan-tuan. InsyaAllah. Sebelum saya tutup, saya nak cerita. Nak dengar? Ke nak balik? Nak dengar? Cerita ni mana-mana pun saya cerita. Tuan-tuan perasan tak Lani ni? Tuan-tuan perasan tak Lani ni kes cerai makin banyak? Tak percaya besok hari apa? Besok Khamis. Pergi pejabat agama harus start majlis agama. Tuan-tuan duduk sejam je tengok berapa ramai orang bawa fail nak cerai. Pasal apa tuan-tuan? Jadi anak-anak buah kita pun lagu tu juga tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga tak ada sunnah Nabi.
Kita lah orang lelaki tanggungjawab. Orang perempuan tanggungjawab dia kena gembirakan suami. Jangan bagi serabut, wahai kaum wanita. Kena duduk selalu dengan lelaki dia. Ni duduk dengan cucu dia. Maaf Maaf. Cucu ramai. Duduk cucuku, cucu nenek, cucu. Untuk lelaki duduk dalam bilik tak peduli. Tak boleh. Dan orang lelaki ni, dia kena pegang bini dia paling kurang sehari 5 kali. Mula-mula pegang lah kan. Dia tua kodok dia tak pegang lah. Kan macam mana? Tak mana saya nak sebut. 5 kali. Pertama kena cium di ubun-ubun dia. 1. Kedua kena cium di kening dia. 2. 3 kena cium di pipi dia. 4 kena cium di tapak tangan dia. 5 kena cium di belakang tapak tangan dia. Sehari 5 kali. Hari-hari nak buat. Rumah tangga akan bahagia. Isteri akan taat selagi kita tak derhaka kepada Allah Ta'ala. Derhaka tak lihat. Ni kaedah. Kadang-kadang orang lelaki main payah lah bini, hang tak buat benda hak ulama suruh buat, hang tak buat. Itulah yang payah. Boleh sehari 5 kali. Duk ada ni semua ni. Jadi asing sungguh lepas ni. Siapa tak bawa bini siap. Balik ni buat, dia kata abang ni nak mampui pun tabiat. 5 kali tuan-tuan. Kepala umbun-umbun, kening, pipi, tapak tangan dengan belakang tapak tangan. Lepas tu bila makan suami isteri, suami kena suap ke mulut isteri dulu. Semua tak makan nasi kan ni? Ni balik nak makan kan? Balik ni hidang. Suapan yang pertama mulut bini kita. Dan ketika suap ke mulut bini kita tu, kita kena sebut nama yang dia suka. Apa nama yang dia suka kita panggil dia? Kalau dia suka kita panggil yang, kena panggil yang. Yang buka dalam mulut. Abang nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Ni saya duk cerita ni sunnah Nabi ni. Kalau tuan-tuan tak boleh buat, memang tuan-tuan minum melo lah. Kalau minum hak sunnah dia boleh buat. Kekuatan tu main. Kerana apa kita buat? Bukan kerana dia bini kita. Kita buat kerana Allah suka. Kerana Allah suka. Boleh? Suap. Lepas dah suap kena tunggu Ustaz. Bagi dia suap mulut kita pula. Allah akan campakkan kebahagiaan yang luar biasa. Guru saya umur 80. Bini dia umur 70 lebih. Jalan pegang tangan kita pegang tangan tak? Pegang ke tak? Siapa bawa bini dia? Hari ni ada bini belakang tabir tu. Selagi keluar nak balik kan, pegang tangan. Keluar pada masjid, pegang tangan. Boleh? Siapa orang lelaki sini siapa bawa bini? Dia tak mau angkat tangan. Tengok dia tak mau ngaku kan. Siapa bawa bini? Seorang macam ramai tu. Yang lain tak mau mengaku kan? Ada? Lepas ni pegang tangan. Ni perkara yang agama suruh. Pegang tangan. Kalau bawa kereta, pegang tangan sampai kereta, buka pintu, cik adik masuknya, tutup, kita baru bawa kereta. Sampai di rumah, cik adik jangan turun, cik abang buka pintu. Jadi super malam pertama di hari perkahwinan. Subhanallah. Siapa campak perasaan tu? Allah, kerana dia gembira dengan perbuatan kita, menghidupkan sunnah Nabi yang telah mati. Dia anugerahkan kerahmatan, keberkatan dalam kedamaian berumah tangga. Lepas tu kalau minum kena ada satu gelas bekah. Nabi SAW bila dia minum dengan Sadatina Aisyah anha, bila Aisyah ambil dia minum, bila Aisyah letak, Nabi akan ambil
Nabi pusing. Nabi akan minum di bekas bibiak Sayyidatina Aisyah. Pernah buat? Pernah buat? Senyum. Pernah buat? Sunnah. Siapa yang hidupkan sunnah di akhir zaman? Siapakah mereka yang asing? Mereka yang menghidupkan sunnahku yang telah mati. Jadi tugas kita lah ni menghidupkan sunnah ni. Boleh? Boleh. Nanti raya ni anak-anak balik kan, buat depan anak-anak. Dia kata, pak aku nak mampu dah lah. Tunjuk depan anak-anak, ni sebenarnya bapak dah salah dah, tak didik hampa lagu ni. Dalam rumah tangga hampa kena buat macam ni lah. Macam mana? Biasanya setengah-setengah tempat tu saya kuliah 2 kali. Ni maghrib, sehari subuh tempat yang sama. Esok subuh saya tanya dia buat. Kebanyakan tak buat. Susah nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah, tekan nafsu, kalahkan syaitan, kalahkan iblis. Hidupkanlah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan kau apa dah? Dia kena ada jam satu tu. 9 subuh dah. Biasa pukul 10. Ni awal sikit kira. Baik, biasanya saya punya kuliah akan disudahi dengan persembahan. Persembahan apa? Saya nak ajak tuan-tuan satu ilmu. Apa dia ayat mati, apa dia ayat hidup. Ayat putih ni dia ada 2 jenis, mati, hidup. Kalau tuan-tuan nak baca Yasin malam Jumaat, nak baca Yasin ataupun nak baca surah Baqarah ke dekat ayat tu, nak kerjih-kerjih dalam rumah pasal ada gangguan jin apa semua, dia kena guna ayat hidup. Kalau guna ayat mati, kita baca tak masuk, ayat tu tak serak. Tu satu. Kedua, saya nak tunjuk macam mana madu ni boleh lawan racun. Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ni sampai manusia tak boleh buat madu. Tengok dia macam mana dia lawan racun. Dua. Ketiga, saya nak tunjuk tuan-tuan pasal apa yang dikatakan gula ni bahaya. Jadi tuan-tuan boleh tengok dengan mata kepala sendiri, ataupun dalam bahasa kitab dia panggil boleh tengok dengan ainul yakin. Nak tengok tak? Nak tengok berapa orang nak tengok? Sini. Okey, bila nak buat, biasanya saya akan buat lepas sebelum sembahyang Isyak. Tapi di sini saya nak tanya tuan-tuan, nak buat lani ke nak buat lepas sembahyang Isyak? Kalau buat lani lagi lepas Isyak, settle dah boleh. Tu. Kalau tidak kena tunggu. Kalau ada yang tak mau tunggu, dia balik terus. Kalau buat lani dia tak balik lah. Macam mana Tok Imam? Lani Ustaz sekarang. Baik, sementara kita tunggu sahabat saya bawa alat-alat tu main. Tuan-tuan ada apa soalan nak tanya? Silakan. Apakah saranan kepada budak-budak yang tengah belajar ni? Bagus. Tuan-tuan, didiklah anak-anak supaya kenal makanan yang jahat. Saya buat kursus sebenarnya untuk budak-budak. Baru sudah di Muar Johor. Sampai budak-budak tu balik, duduk di rumah tak mau makan gula lah. Mak dia bagi tahu, anak saya balik ni tak mau makan gula. Kita ada latihan. Tapi nak tanya dah kan. Jadi tolong didik anak supaya mengenali makanan subhat. Jangan bagi mereka gula-gula dan sebagainya. Kemudian nak bagi mereka pintar, nak bagi mereka hebat. Madu 2 kali sehari. 1 sudu kecil, pagi sekali, petang sekali. Madu. Lepas tu bagi mereka minum ayak zafaran. Ayak zafaran ni yang ni ada satu jenis air mineral ni, dia 600 ml.
600 ml, besar sikit pada ni kan. Ambil 3 orat za'faran. 3 orat. Za'faran ni dia berorat. Ambil 3 orat, bubuh, rendam 2 jam. Lepas tu bagi dia minum dalam sehari per habis. Saidina Ali lalu bagi tahu apa? Dia kata orang yang amal za'faran ni, bila dia amal hari-hari, orang akan kata dia ni ahli sihir. Pasal apa orang kata dia ahli sihir? Sebab terlampau bijak. Ni saya bagi tip untuk bagi orang kita bijak. Minum banyak za'faran. Tak mana nak dapat za'faran? Sagi di luar ada za'faran. Kemudian bagi mereka makan kacang kuda. Kenal tak kacang kuda? Dulu mereka duk jual warna kuning-kuning tu kan. Kacang kuda ni pun salah satu bahan yang menguatkan ingatan. Kalau belajar, kalau mengapai Quran ni sehari-hari 5 helai dia boleh ingat. Kacang kuda. Kacang kuda ni kalau kita tengok bentuk dia sebiji macam otak manusia. Pasal nak dia bujur kan. Sebiji macam otak kita. 3 perkara ni buat. InsyaAllah anak jadi hebat. Cuma minta tolong bila anak kita hebat, pertama sekali tolong bagi agama. Agama, tauhid, akidah tu kena betul. Kalau mereka bijak, mereka masuk universiti tak ada akidah, mereka keluar universiti, mereka akan jadi orang yang lawan dengan agama. Tolong. Kalau bijak, bagi agama dulu. Ada meja. Lagi ada soalan? Sila Ustaz. Macam mana? Nak kuat ingatan. Tu tadi saya sebut ayat za'faran. Madu. Dengan kacang kuda tadi tu. Musadab tu boleh juga. Tapi yang kuat ingatan ni za'faran. Yang tu memang ada dalil dia. Dewasa pun boleh. InsyaAllah. Ada soalan? Buah kurma kalau yang lepas perap dengan gula tu kita kenal. Kalau jumpa tu memang tak boleh lah. Yang tu lepas bagi cemar, perosak sunnah Nabi. Tak boleh lah tu. Buah kurma yang paling baik adalah ajwa. Tapi mahal lah, RM100. Tapi tak apa sebenarnya. Benda mahal-mahal lah kita pergi kedai makan 2-3 orang dah berapa dah, ratus dah. Tu lah ni lah zaman ni. Jadi kurma sekilo 100 tak ada apa sebenarnya. Dia banyak biji. Lagi ada soalan? Siap. Nak buat tang mana? Mic ni sampai tak? Ada tak mau pakai tu, nak pakai hak ni. Pasal saya nak tu buat sini. Sini kot. Ini. Kat ni. Buat sini. Kalau pakai yang yang ni. Dekat. Yang jodoh bukan yang jodoh tu alat wajib sini buka bagi orang tua. Boleh sampai dah. Bagi tak nampak. Ini